Indonesia halau kapal China? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Laut Cina Selatan merupakan persilangan paling penting bernilai ekonomis, politis, dan strategis di kawasan Asia Pasifik. Selain letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini berada di antara 10 negara sehingga rawan sengketa termasuk antara negara tetangga Malaysia dan China. Malaysia menganggap krisis Laut Cina Selatan semakin serius setelah China mengeluarkan peta 9 Days Line edisi 2023. Dan jika mengikuti peta buatan China itu, sebagian laut Malaysia di Sarawak menjadi bagian dari China. Sementara Malaysia merasa klaim China melanggar zona ekonomi eksklusif. Ketegangan terbaru itu memperpanas konflik Malaysia dan China. Apalagi belum lama ini China memarkirkan kapal perang di Beting Petinggi Ali yang sejak lama dianggap milik Malaysia. Dan terbaru pun 3 kali kapal Cina masuk ke perairan Natuna yang kemudian juga terus dihalau oleh kapal militer Indonesia. Nah, tindakan-tindakan Indonesia ini ternyata dijadikan bahan perbincangan negara tetangga ini. Indonesia sekali lagi mengusir kapal pengawal pantai China di Laut Natuna Utara, mencetuskan satu lagi ketegangan berhubung sempadan maritim. Jurucakap Badan Keamanan Laut Bakamla, Kapten Yohanis Antara, mengesahkan insiden itu berlaku kemarin. Indonesia halau kapal China? Pengawal Pantai Indonesia atau Keamanan Laut RI Bakamla menghalau 5 buah kapal nelayan China yang memasuki perairan Indonesia secara haram Rabu lepas. Kapal nelayan China ini dikesan melalui sistem lalu lintas kapal atau Vessel Traffic System VTS di 22 Batu Nautika Utara Tanjung Berakit, Batam. Bakamla cuba kontak melalui radio channel 16 tetapi tiada sebarang respon daripada 5 kapal tersebut. VTS Batam pun panggil KN Tanjung Datu 301 untuk siasat dan mendapati kapal-kapal ni sedang menunggu kemasukan ke pelabuhan Singapura serta tidak mempunyai sebarang permit untuk berlabuh di perairan Indonesia. So, hasil daripada siasatan lanjut, Bakamla pun menghantar 2 pasukan VBSS, Visit Boat Search and Seizure, untuk memintas dan menghalau kapal China ni dari perairan Batam. Kenyataan Timbalan Menteri, saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan, tapi saya tak dapat jawapan yang terang, iaitu Timbalan Menteri daripada Alor Gajah ni berkata bahawa Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke atau tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu adalah laluan tanpa di-anchor south. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Sebenarnya cadangan tukar nama Laut Cina Selatan ni sejak dulu lagi dah ada. Dan saya puji Ahli Parlimen Tumpat YB Mumtaz yang bawa cadangan ini ke dalam Dewan Rakyat. Saya setuju untuk kita tukar saja nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia. Bukan jadi isu pun. Walaupun kita tukar nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia contohnya, belum tentu ianya diiktiraf oleh dunia. Bahkan negara Cina pun tak kisah. Tapi penukaran nama ni sebagai antara cara kita melawan tuntutan Cina. Bertegas dengan perairan kita, tunjuk yang kita ni juga berani melawan. Korang kena ingat ya, Cina pun tukar nama-nama kawasan utama laut kita dekat Sarawak sana tu tau. Contohnya Beting Raja Jarum, dia tukar kepada Baikang Ansha. Dan ada lagi beberapa lagi nama yang Cina tukar kepada nama Mandarin. Ini pun kena ambil kira. Tak usah pening kepala lah dalam bab ni. Tukar je lah. Lagipun negara-negara jiran kita pun dah lama buat. Contohnya Indonesia, Laut Cina Selatan mereka panggil Laut Natuna Utara. Apapun, di samping kita tukar nama Laut Cina Selatan ni, kerajaan boleh perkasakan lagi aset tentera laut kita sebagai langkah berjaga-jaga. Seriuslah, kalau ada lagi sesiapa yang tak setuju dengan cadangan ni, saya rasa sanksi sama ada mereka tak faham taktik peperangan atau memang mereka ni jenis penakut. Anda yang mana satu? Bagaimana kerjasama di antara kedua negara dalam konteks ASEAN dan pertahanan untuk kita melihat kepada isu di Laut Cina Selatan itu, Doktor? Kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, kebetulan kita nak berhadapan dengan kemarahan China. Jadi dalam aspek ini kepakaran yang dipunyai oleh Bapa Presiden Prabowo ini yang merupakan individu ketiga yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan ni, termasuklah juga beliau pernah menjadi
Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat dulu dia ada merupakan pesaing kepada Presiden Jokowi itu sendiri, ya. Tetapi selepas selesai pilihan raya, ini yang bagusnya mengenai politik Indonesia ini, apabila beliau, walaupun beliau tewas dalam pemilihan yang sebelum ini, tetapi beliau tetap menerima jawatan apabila dilantik oleh Presiden Jokowi yang sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau menerima pelantikan tersebut. Ini menunjukkan satu keadaan harmoni, keamanan yang baik ke dalam politik Indonesia itu sendiri. Apabila orang yang bertembung dalam pilihan raya akhirnya boleh bersama-sama duduk dalam kabinet. Ya, dalam kabinet kita lihat ada 34 menteri dan salah seorang daripadanya adalah Presiden yang hari ini, iaitu Bapa Prabowo itu sendiri. Jadi dalam aspek keselamatan ni, selepas daripada Presiden Soeharto dan juga SBY, Presiden Susilo, ini Presiden Prabowo dalam merupakan orang yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan itu sendiri. Jadi kita melihat dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran, ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan itu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menumbuhkan satu task force selain daripada ASEAN tu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatankuasa, task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan jadi nombor 1 semula. Oke, batas maritim suatu negara memang berpotensi menimbulkan konflik jika belum jelas. Hal itu karena hukum internasional dan geopolitik kawasan yang melingkupinya dianut secara berbeda bagi masing-masing negara. Kemudian Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia memang harus campur tangan meredam konflik di Laut Cina Selatan ini. Selain untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, konflik itu juga harus diredam agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan antara negara Asia yang dapat menimbulkan ketidakstabilan kawasan dan perekonomian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.